apabila melihat mayat bapaknya tanpa kepala yang sedang terbaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana konco-koncoku. Welcome to my channel. Macam biasa, terima kasih kerana klik video ini dan sentiasa support Riz Live channel untuk mengetahui konten yang saya keluarkan. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, turn on your notification, okay? Pada hari ini kita beralih arah ke dalam negara kita sendiri, iaitu Malaysia. Kes yang pernah menggemparkan negara kita pada satu ketika dahulu, yang berlakunya di Negeri Sembilan, guys. So never further, jump into the deep case. Setiap yang hidup pasti akan mati dan semua orang tahu mengenai hal tersebut. Namun kematian mangsa-mangsa dalam kes ni sangatlah tragis, guys, di mana pelakunya adalah ahli keluarga mereka sendiri. Siapa dan mengapa dia melakukan semua ni? Ini adalah serba sedikit kronologi kes pembunuhan 4 beranak yang berlaku di Gemenceh, Negeri Sembilan. Tanda tanya daripada panggilan telefon yang tidak berjawab bertukar menjadi hari yang paling menyedihkan dan juga sangat mengerikan bagi seorang pelajar dan juga individu ini, apabila dia menemui 4 saudaranya yang mati dibunuh dengan kejam. Dan juga, guys, satu di antara mereka telah dipenggal kepalanya. Yang berlaku di rumah di video tersebut yang berada di kawasan pendalaman Kampung Batang Rokan, Gemenceh. Siti Mariam sebelum tu dikatakan berang terhadap bapaknya kerana tidak menjemput beliau seperti selalunya daripada sekolah. Malah telefon yang dia panggil untuk bapak dan juga kakaknya tidak terjawab sama sekali. Selepas penantiannya terhadap ayahnya gagal, iaitu menjemput beliau balik daripada sekolah, dia pun mengambil keputusan untuk menaiki bas dan balik ke rumahnya yang jaraknya kira-kira 7 km daripada sekolah. Siti Mariam kemudiannya berjalan kaki kira-kira 1 km untuk sampai ke rumah. Dan guys, sesampainya di rumah, tanpa sembarang reaksi, dia terus memarahi kakaknya yang dia sangka sedang tidur di dalam hall rumah. Bagaimanapun, dia terkejut apabila mendapati pisau terpacak di atas dada kakak Mariam, menyebabkan dia terus berlari ke rumah atuknya yang terletaknya bersebelahan dengan rumah Mariam tadi. Tetapi setibanya Mariam di depan pintu rumah, dia sekali lagi terkejut, guys, apabila melihat mayat bapaknya tanpa kepala yang sedang terbaring, manakala datuk dan juga neneknya berlumuran dengan darah dan putus pergelangan tangan. Hal ini menyebabkan Siti Mariam sangat terkejut dan lantas menghubungi abangnya yang sedang berada di Seremban pada ketika itu. Mangsa dikenali sebagai Atan Daud yang berusia 87 tahun yang juga bekas imam kampung berkenaan, serta isterinya Sofia Katas yang berumur 80 tahun. Menantu warga emas itu Ismail Awang 76 tahun dan anak Ismail iaitu Khadijah Ismail yang berusia 22 tahun. Dalam kes ni, pembunuh sebenar adalah cucu, anak dan juga abang kepada mangsa-mangsa tersebut, guys. Terdapat kesan tetakan dan juga tikaman pada semua mangsa. Suspek telah membunuh dan juga menetak pergelangan tangan kanan atuknya dan juga pergelangan tangan kiri neneknya iaitu Sofia. Adik kandung pembunuh juga menjadi mangsa dalam kes ni, di mana dia telah ditikam di bahagian dada. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Osman Saleh, pembunuh disifatkan sangat kejam dan agresif, guys, kerana Ismail ditemui tanpa kepala dan pembunuh tu, guys, dipercayai sebagai Rashidi. Dan lebih sadis lagi apabila Rashidi yang berusia 32 tahun dikatakan melarikan diri menaiki motosikal Suzuki berwarna biru selepas pembunuhan yang dilakukannya, kemudian membawa kepala bapanya sekali iaitu Ismail yang telah dipenggalnya ke tanah perkuburan Shah Alam, guys. Lebih tepat lagi, Seksyen 21 Shah Alam.
Menurut Cosmo, Rashidi membawa kepala bapaknya tu dari Tampin, okey, menuju ke Kuala Lumpur, menaiki bas sejauh 120 km. Dan Rashidi ni mula kantoi apabila dia cuba untuk menyerang seorang pegawai polis bantuan di jejantas Jalan Masjid India Kuala Lumpur sekitar jam 4.05 petang. Ianya bermula apabila polis tu mensyaki Rashidi ni kerana ternampak gambar dan juga lakaran yang telah diagihkan di pusat-pusat pegawai polis di sekitar Kuala Lumpur. Dan kebetulan pegawai polis tersebut terserempak dengan Rashidi dan juga mensyaki beliau adalah seorang penjenayah. Dan Rashidi ni bijak tau guys, bila dia sedar yang dia telah diperhatikan, dia pun perasan dan juga lantas mengeluarkan sebilah pisau dan cuba untuk menyerang pegawai polis bantuan tersebut. Dan berlakulah sedikit pergelutan yang hampir-hampir memakan masa 20 minit guys. Rashidi akhirnya dapat diberkas dan juga ditangkap dan dibawa ke Balai Polis Dang Wangi bagi soal siasat. Juga dia bersetuju kepada pihak polis yang dia akan membawa pihak berkenaan ke lokasi dia tanam kepala bapaknya. Pihak polis pun berjaya menemui kepala bapaknya ataupun Encik Ismail yang telah dikubur sedalam 2 meter. Ketika membuat pengakuan guys, Siti mendakwa sebenarnya dia menerima arahan daripada langit untuk melakukan pembunuhan tersebut. Rashidi dikatakan boleh mendengar suara-suara bisikan di telinganya dan mengarahkan dia untuk melakukan sesuatu yang di luar jangkaan guys. Malah semasa soal siasat berlangsung, Rashidi ada mengatakan, "Saya buat adalah kerana arahan daripada kuasa agung." Zahara Atan, iaitu ibu kepada Rashidi, memberitahu pihak mahkamah bahawa beberapa bulan sebelum kejadian, anaknya berkelakuan aneh dan sering tersenyum dan juga bercakap seorang guys. Ada sesekali dia melaporkan anaknya tiba-tiba menangis tanpa sebab. Seorang lagi saksi, iaitu adiknya Mariam, memberitahu pihak mahkamah bahawa sebelum kejadian pada malam tu, abangnya berkelakuan sangat pelik, iaitu dia mengekori Mariam daripada dapur hingga ke bilik dan membawa makanan sekali dan juga makan di dalam bilik Mariam, iaitu kelakuan yang tidak pernah dilakukan oleh abangnya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat ganjil bagi Mariam. Dia berkata lagi, "Saya juga perasan senyuman abang saya agak ganjil dan juga dia merenung saya dengan sangat pelik dari atas hingga ke bawah beberapa kali, ujar Mariam. Dan berikut adalah merupakan keterangan daripada tertuduh. Rashidi yang berusia 32 tahun memberitahu mahkamah bahawa 2 hingga 3 hari sebelum hari kejadian, dia sering mendapat visual melihat ayahnya diangkat ke langit, iaitu sehari sebelum dia membunuh ayahnya. Dia juga melaporkan dia tidak dapat tidur kerana asyik berkomunikasi dengan tulisan di dinding yang menyatakan ada banyak dajjal dan syaitan sudah keluar di Malaysia. Dan tulisan tu memintanya untuk bersabar dan banyak mengingati Allah. Dan pada keesokan harinya, iaitu 5 Januari, tulisan tu muncul lagi sekali di dinding dan meminta saya untuk menikam nenek, iaitu Sufia Katas, 80 tahun, dan juga datuknya, iaitu Atan Daud, 87 tahun, dengan pisau. Dia berkata lagi, "Selepas tu, saya pulang ke rumah untuk membersihkan tangan dan juga pisau di paip air. Lalu ayah keluar dan tulisan di dinding mengarahkan saya untuk menyembelih ayah, iaitu Encik Ismail, dan mengambil kepalanya untuk dibawa ke Thailand," kata Rashidi. Dia kemudian diarahkan juga untuk membunuh adiknya, iaitu Siti Khadijah. Mahkamah Tinggi Seremban mendapati bekas graduan UTM ini adalah tidak bersalah atas jenayah tu guys, kerana dia didapati tidak siuman dan mengalami skizofrenia selama 2 tahun dan juga tidak pernah mendapatkan rawatan. Rashidi Ismail ditahan di penjara Kajang sehingga mendapat perkenan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dan bagi mengingati pengorbanan arwah Atan yang juga seorang imam, penduduk kampung sepakat untuk menukarkan nama Jalan Seri Villa kepada Jalan Imam Atan
di kampung berkenaan. Dan ya, berakhirlah case ini. Apa pula pendapat korang di luar sana mengenai case ni, ataupun korang ada cadangan ataupun case-case yang ingin saya ulaskan dan juga bahaskan ataupun research dan juga membentangkan kepada anda semua? Jangan malu dan segan, just komen di bawah ataupun direct DM di Instagram ataupun Facebook yang linknya saya letak di bahagian description. Dan sebelum tu, marilah kita bersama-sama untuk menyedekahkan Al-Fatihah kepada semua mangsa-mangsa yang terlibat dalam case ini. Ya, sehingga berjumpa lagi untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum. Hantar memang.